suara kita bersama, membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati, membuka impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami, kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kan sudah bersedia. Saya pinjam Cik Rizal. Dekat dalam beg Cik Rizal. Dengan keazaman membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Bersatu hati, menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami, inilah suara ikhlas dari kami. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni kita sangat bertuah, kita sangat bernasib baik. Kita ada dua tetamu yang akan berkongsi bersama-sama kita dalam kita punya program mingguan, iaitu Sembang Santai bersama rakan niaga kita yang berjaya, yang mereka ni bersama kisah dan mereka berkongsi cara mereka buat perniagaan takaful ni. Dan mungkin ada orang kawan-kawan kita di luar sana yang sedang mengikuti perjalanan sesi ini, dan insyaAllah mungkin boleh bersedia ya dengan pen dan kertas ataupun dengan note masing-masing, dengan soalan kita boleh tanya dalam ruangan chat, dalam ruangan komen apa-apa yang nak kita akan berbincang malam ni. Memang kita sembang-sembang santai je lah di hari Jumaat malam Sabtu akhir bulan Oktober tahun 2020. Okey, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana malam ni memang hari yang baik. Okey. kita teruskan lah ya. Sebab masa kita pun terhad, kita dijangka akan habis sesi ni dalam pukul 10.30. So kita ada masa dalam sejam gitulah, jam lebih sikit. Jadi kita perkenalkan dulu ya tetamu saya pada malam ni. Kita ada Puan Nurijah ya, binti Ade Susali ya. Okey. Ya, betul. Dan juga Cik Umi Syafiqah binti Zahrul Lail daripada Ipoh, yang Nuri daripada Senai, Johor. Ya, Cik Umi Syafiqah. Cik kan, betul kan? Saya. Betul, Cik. Okey. Alright. Dan saya Amran, kita bersiaran daripada Shah Alam. Shah Alam tengah-tengah.
Kita ada Puan Nuri daripada selatan Malaysia, tanah air, Johor, dan kita ada Umi Syafiqah di utara ya. So kita berlangsung 3 serentak dan dikawasi oleh Puan Syafiqah daripada Ibu Pejabat Ikhtisas, iaitu dinilai. Jadi malam ni ada suasana yang dikata seluruh Malaysia, suasana yang agak bagus, dan kita punya penonton pendengar pun seluruh Malaysia dan mungkin seluruh dunia. Sebab apa? Kita ni alam maya, insyaAllah. Okey, mungkin untuk membuka bicara, mungkin saya jemput Puan Nuri. Kita panggil Puan Nuri ke Puan Ija ke? Tolong perkenalkan diri dulu, beramah mesra dulu, perkenalan, siapa nama, keluarga, apa background. Bolehlah cerita sekarang, insyaAllah. Silakan, tafadhal. Okey, terima kasih pada Encik moderator kita, Haji Amran. Okey, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Mana yang join kita pada malam ni, anda semua adalah orang-orang yang hebat. Okey, saya Nurijah binti Abdul Sadi, berusia 36 tahun, berasal daripada Johor Bahru, nak jadi orang Johor lah. Johor. Saya Johor. Ya, betul. Saya single parents dan saya ada seorang anak yang berusia 5 tahun. Okey, saya berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Okey. Okey. Saya ada saya daripada Tim Senai, Tim Senai yang sangat awesome. Okey, dah macam keluarga kedua saya. Dan kami ada tim kami sendiri di bawah Hijratul Fidausi, di bawah kelolaan Hijratul Fidausi, di bawah AD saya sendiri, Nurizawati binti Mat Razi, dan rakan-rakan yang lain lah. Okay, saya Takaful ni baru join dalam 3 bulan setengah lah macam tu. Okey, 3 bulan setengah baru lagi. Okey, alhamdulillah. Cukup dulu buat semata waktu. Terima kasih Puan Nuri, dan kita nak berkenalan jugalah tetamu kita seorang lagi daripada Ipoh, Cik Umi. Silakan Cik Umi. Okay, terima kasih Encik Amran. First thing first, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Syafiqah. Saya daripada Ipoh. Basically saya anak jati Perak lah. Sebab saya tinggal pun dekat Bagan Datuk. Tahu Bagan Datuk? Saya berasal daripada Bagan Datuk, Perak. Okey, saya berada dekat bawah tim ANR Excellent Services, yang mana AD saya Puan Azlina binti Harun. So basically kami dekat Ipoh lah. Dalam industri takaful selama 1.5 tahun, tapi dalam ikhtisas 3 bulan, sama dengan Puan Nuri. So itulah. So jadi itulah. Cukup ke? Okay, cukup. Okay. Tadi Cik Umi kata baru lagi lah dalam dunia takaful sebelum bersama dengan Ikhtisas ni, yang mana dalam 2 bulan setengah kan bersama dengan Ikhtisas. Sebelum tu ada pengalaman jugalah kira buat takaful dalam syarikat yang lama dalam masa setahun ya gitu. Setahun lebih. Ya? Setahun lebih. Setahun lebih dalam perancangan kewangan Islam. Saya dengar ada juga buat macam estate planning dan juga unit trust. Ada juga buat ya. Dekat masih lagi buat. Masih lagi berjalan. Masih sebab di agensi sekarang ni ANR memang buat complete financial planning solution, maknanya menyeluruh. Ya, betul. ANR membuat ketiga-tiga lah, risk management, investment and asset planning. Okay. So lebih pada konsultan lah dalam bidang perancangan kewangan Islam ya. Okay, bagus. Bagus. Okay. Dan adakah Puan Nuri juga membuat selain pada takaful, perancangan kewangan Islam tentang mungkin wasiat ke ataupun unit trust ke, ataupun fokus hanya kepada buat takaful saja sekarang ni?
Buat masa sekarang ni saya memang nak 100% fokus pada takaful lah. Saya tak ada Okey. perancangan lagi lah untuk beralih angin atau beralih arah. Okay, alright. Tak apa. Saya tanya ni sebab apa kadang-kadang kita punya career path tu bila contohnya sebagai wakil konsultan ataupun dalam wakil takaful ni kita dalam perancangan kewangan sebenarnya. Jadi kita boleh besok merancang kepada total financial planning needs, iaitu keperluan perancangan kewangan. Dia meliputi benda lain jugalah sebab dalam perancangan kewangan ni dia kena ada at least 3 hingga 5 subjek. 3 hingga 5 subjek tu adalah merangkumi contohnya pendidikan untuk anak kita, satu. Nombor dua, pendapatan kita nak protect, nak lindungi pendapatan kita, income protection, dan juga retirement planning. 3, medical planning. 4, itu dah kira 4 lah. 4 daripada 5 tu dah kira perancangan kewangan juga. Tapi kalau kita nak sambung, nak tambah lagi contohnya pengurusan wasiat, kita panggil estate planning, ataupun kita nak buat wealth building, kita panggil kita nak bina kekayaan melalui unit trust pun, itu is also part of financial planning. Dan juga taxation pun is also a part of financial planning juga. Jadi besar kita punya bidang perancangan kewangan sebenarnya. Dan juga zakat, semua tu is also tax, kita panggil wealth cleansing, yang zakat itu pun is also part of perancangan kewangan. Jadi hari ni mungkin kita fokus kepada dalam perancangan kewangan khususnya berdasarkan takaful. Boleh ya? Fokus pada berdasarkan takaful, dan juga kita narrow down kepada iktisas yang mewakili takaful kelas. Boleh ya? Okey, insyaAllah. Okey, saya nak tanyalah, mungkin tanya Nuri pula ya. Kenapa boleh terfikir nak join takaful, terutama sekali kenapa iktisas, kenapa takaful kelas, kenapa iktisas, kenapa tak company lain? Kenapa pilih bidang kejayaan ni? Mungkin sebelum ni macam buat kerja lain kan, kenapa boleh berubah angin nak buat takaful pula? Orang kata takaful ni job ataupun kejayaan yang last sekali lah, kalau tak dapat buat kerja lain buat takaful lah. Kan? Okay. Kenapa pilih takaful pula sekarang? Silakan. Tak apalah, boleh, kita ada masa. Boleh. Okay. Boleh, silakan. Sebelum saya join Iktisas, saya bekerja di Singapura selama 10 tahun sebagai 10 tahun? manager. Ya, betul. Sebagai 10 tahun lah, 10 tahun di Singapura sebagai manager. Kenapa saya boleh join dengan takaful ni? Saya cerita sedikit lah. Dulu salah satu yang kita tahu, Iktisas dia offer grant gaji kan, macam RM2,500, RM5,000, RM3,500, RM5,000 kan. Saya tahu, saya tak di-approach oleh sesiapa. Saya rakan niaga saya lah, dia buat WhatsApp status. Masa tu kita dah waktu PKP, dia buat WhatsApp status untuk geran gaji RM2,500, RM3,500 dan RM5,000. Dan waktu saya dekat Malaysia dan saya tak ada sumber pendapatan, bila saya nampak status tu saya jadi curious. Saya rasa ingin tahu sebab apa waktu tu dunia kita, waktu tu semua tahu yang kita ni banyak yang kehilangan kerja, kehilangan pendapatan, serba-serbi, memang dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak lah kan. Tapi saya macam wonder, apa company yang boleh bagi basic gaji yang begitu besar dalam saat COVID ini? Company apa yang boleh bagi gaji yang begitu besar? Seperti yang saya mention tadi lah. RM5,000 sebulan. Ya, betul. Bukan mission, bukan apa, tapi dia basic. Jadi saya macam wow, apa ni? Macam saya nak tahu, saya jadi curious. So bila saya text dia, kebetulan dia adalah kawan saya. So saya tanya dia sebab dia pun waktu tu sama macam saya terperangkap, kita terperangkap lah dekat situation lockdown ni, kita tak boleh masuk Singapura kan.
Hmm. Saya tanya dia, saya cakap, ni apa job ni Ti? Saya tanya dia, ni apa job? So dia cakap, dia kata, kenapa dia kata akak dia kata akan kalau akak minat kan, jomlah kita jumpa, dia cakap macam tu. Lepas tu I tanyalah see. dalam teks tu, saya tanya dia, sebab saya masa tu belum nak jumpa kan, saya tak kerja pasal PKP kita tak boleh keluar. So Yeah. saya tanyalah macam secara detail, tapi dia nak jumpa juga saya. So kita lepas Ni siapa ni? teks Apa? tu, Hayati ke? Hayati. Puan Jumpa. Nur Hayati tu. Puan Hayati. Okay. Dia pandai ambil saya. Okay, so bila kita setkan satu masa untuk jumpa, waktu tu dia bawa dia punya AD lah, Puan Nolizawati ni datang. So kita jumpa. So, saya tanyalah, kerja apa tu? Boleh tak saya nak kerja? Okay, so dia cakap boleh. Kita boleh. Kenapa tak boleh? So waktu tu ceritakanlah yang kita ni daripada Iktisas, yang cerita dengan saya itu adalah Dewati lah. So dia tunjukkan saya apa tu Iktisas, apa tu takaful. Dia masa tu banyaklah dengan saya, walaupun waktu tu pertama kali saya jumpa dia, tapi sharing dia tu buat saya tarik dengan Iktisas ni. Itu sebab kenapa saya join dengan Iktisas. Okay, saya tak berapa nak dengar sangat. Mungkin dia punya mikrofon tu kalau boleh dekatkan sikit. Okay. Tak berapa nak jelas. Okay. Yang mana Sekarang satu better. yang tak Tadi. Okay, kenapa join Iktisas takaful kelas tu? Saya join Iktisas sebab apa yang membuatkan okay, lepas jumpa Puan Hayati dengan AD Liza, apa ayat yang dia cakap tu yang boleh tertarik selain daripada grant, selain daripada nak kerja tu, apa benda yang mungkin buat terus rasa terpikat lah nak buat dengan takaful kelas dengan Iktisas ni? Okay, apa yang saya dapat dari situ, sebab saya ni dulu suka mengelak takaful. Saya suka mengelak daripada takaful atau insurans. Saya suka lari dia. Saya dengar takaful atau insurans, saya memang akan lari. Lari jauh-jauh. Ya, betul. So bila Liza datangkan saya tentang takaful ni, jadi saya dapat kesedaran lah betapa pentingnya takaful ni dalam kehidupan kita lah, lagi-lagi pada waktu seorang kan. Jadi saya dapat kesedaran tu. Bila saya dapat kesedaran tu, saya rasa berminat nak buat Iktisas ni sebab saya rasa saya nak bantu orang yang lambat dapat kesedaran seperti saya. Jadi saya tak nak mana-mana yang masyarakat yang belum ada takaful terlambat. Macam saya ni, walaupun terlambat tapi saya masih boleh juga sebab kita masih sihat masa tu. Jadi saya nak bantu orang yang belum ada takaful ni untuk diorang dapatkan perlindungan lah. Okay, bagus. Jadi Puan Nori join takaful ni salah satu sebab utamanya adalah nak memberi kesedaran kepada orang lain supaya mereka ni sedar cepat-cepat dan jangan tengok orang ejen takaful ataupun Iktisas ni nak lari-lari, nak lari jauh-jauh. Jadi mungkin benda tu memang tipikal, bukan hanya Puan Nori, saya sendiri dulu pun lari jauh-jauh juga. Jadi cerita zaman-zaman dulu sebab kita tak tahu kan. Saya rasa mungkin sama jugalah kan Cik Umi kan. Okay, kita tanya Cik Umi pula lah sekarang ni. Kenapa boleh pilih, yalah sebelum ni memang berada dalam bidang takaful juga tapi di syarikat lain, tapi itu pun tak lama juga, dalam setahun lebih kan. Kenapa boleh pilih takaful, industri takaful dan berada di syarikat lain, dan kenapa boleh hijrah kepada takaful ikhlas? Kenapa tak remain di takaful yang lama tu? Pada Cik Umi, silakan. Okay, so jawapan saya kenapa takaful, pada mulanya saya hanyalah student praktikal dekat sini. Saya student praktikal kat agensi ni. Jadi praktikal, saya tahu saya kena buat sesuatu untuk saya dapat allowance kan. Jadi waktu tu saya buat je. Bila saya buat tu,
saya dapat rasa waktu walaupun saya praktikal, saya dah dapat close case dan saya rasa bahagia bila dapat close case tu. Lagi seronok bila within that period saya punya klien tu masuk hospital and then dia cakap terima kasih kat saya tu macam satu penghargaan yang besar buat saya. Jadi saya rasa best lah buat benda ni. Dia hilang lah semua rasa sakit kena reject tu. So itu salah satu sebab kenapa saya stay dekat sini. Satu lagi bimbingan leader lah. To be honest, bimbingan leader sebabnya macam course saya memang kena intern dekat syarikat takaful. Sebab saya course financial services. So majority intern dekat syarikat takaful, tapi banyak yang tak bertahan. Tapi mungkin sebab leader saya ni bimbing dari A sampai Z. And plus dia ada unit trust and IEP estate planning juga. So tu yang menyebabkan saya rasa tertarik untuk stay dekat sini. Okay tu first macam mana boleh tertarik dengan takaful. Then apa tadi? Iktisas kan? Macam mana boleh join Iktisas kan? Kenapa boleh hijrah kepada Iktisas? Dia punya sedap-sedap buat dengan company lama, kenapa tiba-tiba tukar angin pula kepada Iktisas? Okay, kenapa saya tukar angin kepada Iktisas? First thing first, of course lah sebab leader. Tadi saya cakap kan leader saya yang bimbing saya dari zero. Sebab dulu saya tak suka bercakap macam ni. So sampai dah boleh bercakap macam ni. So leader saya kata adalah one of salah satu sebab yang terbaiknya adalah sebab sistem. Okay, sistem dekat dalam Iktisas menggunakan ALC kan, yang mana apabila kita buat recruitment kita dapat some insentif. Yang mana dekat company yang sebelum ni kami tak adalah dapat benda tu, unless kalau kami punya apa jawatan tu dah tinggi baru boleh dapat macam tu. So kat sini dia dah ajar kita cara macam mana nak jadi leadership. Itulah salah satu sebab kenapa pergi ke Iktisas. Okay, bagus. Jadi kalau ikut kefahaman saya, Cik Umi ni memang dalam usia yang boleh saya katakan baru habis belajar baru habis belajar, buat internship. Lepas tu terus buat takaful ini sebab ada nampak bimbingan leader dan juga yang kita panggil dapat keseronokan bila klien kita tu dia buat claim dan kita nampak bukti yang takaful ni adalah boleh membantu yang membantu orang lain, yang mana dia rasa berterima kasih bila dapat masuk hospital. Dan ini kita panggil bila dah ada claim, lagilah kita punya kepercayaan tu lebih kuat, yang kita rasa kenapa aku tak buat lebih banyak lagi nak bantu ramai lagi orang-orang lain kan. Kalau kita buat takaful tak ada claim, orang tak ada minta buat bantuan apa-apa, kita pun rasa betul ke kita dalam dalam bidang ni orang nak lari pada kita approach orang nak lari jauh-jauh kan? Kita pula nak kejar orang macam-macam. Jadi kadang orang akan rasa satu kerja yang sangat penat, tak ada hasil kan. Jumpa 10 orang pun belum tentu dapat satu klien. Jadi ada orang ramai give up. Jadi kalau kita tengok dari segi pencapaian Umi dan juga Puan Nuri, bulan lepas kita dengar Umi dan Nuri berjaya jadi apa kita panggil ni Mari Club member dan juga Power of Istiqomah dapat close 5 case, 5 klien dan juga 1 recruit. Samalah juga dengan Puan Nuri, 5 klien dan juga 1 recruit. Betul kan? Bulan September ni satu pencapaian pada saya yang hebat untuk orang baru, yang mana bukan senang, especially orang muda-muda macam Umi ni. Kalau saya tengok ramai orang lain nak close 1-2 kes sebulan pun rasa macam berat sangat-sangat. Ini 5 kes ni melepasi yang kita panggil benchmark, kita nak 4 kes sebulan untuk orang-orang yang biasa-biasa masuk dalam Iktisas ni. Mungkin boleh kongsi kejayaan macam mana, apa kerja, apa yang sistem, disiplin, komitmen yang Umi buat sampai berjaya dapat kita panggil inilah pencapaian boleh close case ramai orang yang macam ni dalam masa terdekat ni, baru lagi 2 bulan setengah dengan Iktisas ni. Kenapa dapat capai ni? Adakah ini nasib ataupun ini berkat usaha? Silakan Umi. Okay,
Saya tak tahulah ni nasib ke atau berkat usaha, tapi apa yang saya buat everyday, saya mesti pastikan at least saya ada satu presentation. Okey. Okay, saya punya presentation melalui phone call ataupun video call. Okey. So saya tak jumpa orang sangat, jadi daripada situ saya akan call banyaklah number. Sometimes kalau luck dalam 5 number boleh dapat 2 presentation, tapi sometimes 10 number nak dapat satu presentation pun susah. So daripada situ saya akan buat appointment dan setiap hari tu saya akan buat presentation lah. Daripada presentation tu saya cuba buat closing. Tapi memang setiap hari without stop saya akan buat satu presentation. Okay. Presentation tu buat secara online ke ataupun jumpa berdepan? Offline. Sorry. Offline. Saya buat slide. Online. Sorry. Saya buat online. Online. Mana tak berjumpa lah. Tak. Saya tak berjumpa. Okey. Sekarang ni musim PKP memang digalakkan untuk buat secara online kan. Kalau jumpa tu takut jadi benda lain pula. Okey, tadi kata ada buat call. Call maknanya telefon ataupun buat WhatsApp ataupun cara lain. Berapa ramai sehari yang biasa Umi membuat, kita panggil ni approach ataupun pre-approach yang kita panggil untuk mendekati bakal prospek kita? Macam saya cakap tadi, dia ikut luck. Sometime 10 orang saya call, satu nak dapat susah. Kadang-kadang 5 orang saya call, saya boleh dapat 2. Macam tu lah, within the average. Kalau saya dah dapat 5 call, dah dapat 2 tu, saya akan set appointment untuk next day. Macam tu. Okay. So maknanya sehari antara 5 hingga 10 orang lah. Yang 5 hingga 10 orang untuk dapatkan presentation. Bila berjumpa ataupun dan jumpa dalam Alamayan ni kan, apa ayat-ayat yang Umi selalu guna? Apakah plan atau ayat yang Umi selalu guna untuk menarik mereka tentang takaful ni? Boleh kongsi kan? Ramai juga orang nak tahu ni. Ayat macam mana? Okay, basically saya akan touch tentang perlindungan, which is isu. Saya akan bawa satu isu. Saya akan tanya, tahu tak tentang benda-benda, contohnya satu isu lah, contohnya kos perubatan. Sebab lain klien, lain saya punya cara pendekatan. Maksudnya saya ikut tangga umur lah. So contohnya kalau umur sebaya macam saya kan, muda, saya akan bagi tahu yang tahu kan bila next nanti kalau kita buat waktu usia kita dah lebih tua daripada sekarang, takaful tu mahal. Sayang kalau tak buat sekarang. Sebab kita boleh dapat contribute dengan murah, macam something like that lah, yang mana kita serve. Actually perlindungan ni sangat penting sebabnya let's say kalau kita tak ada perlindungan, kita buat saving je, what will happen kalau one day 10 tahun, bukanlah sekarang, 10 tahun atau 20 tahun akan datang, you kena ambil all of your saving untuk you punya kesihatan. So benda tu sangat sayang kan. Tu one of yang saya gunakan untuk attract klien saya. Macam mana? Ayat ni ayat power lah ni. Kenapa nak simpan simpanan you banyak-banyak kan? Satu hari nanti nak kena keluar semua untuk nak bayar kos kesihatan kan. Betul kan? Jadi bila kita dah tua nak ambil tu dah mahal. Kenapa nak ambil masa mahal? Ambil masa murah lah, bagus kan. Masa murah ni masa muda-muda lah. Jadi perlindungan sangat penting. Kita simpan duit kat bank tak ada perlindungan. Since diorang tak ada banyak komitmen lagi kan. Nanti kalau dah ada komitmen lagi lah tak akan tertanggung nak bayar. Macam tu lah. Maknanya klien-klien Umi ni, adakah mereka ni orang jenis sebaya, orang tua ke ataupun orang muda lagi ataupun lebih kurang saja umur? Saya ada yang bukanlah sebaya saya, atas saya macam bawah 30 macam tu. Adakah mereka ni kebanyakan orang yang dah Umi kenal ataupun orang yang belum kenal, sama ada melalui buat sistem badar ataupun survey terjah ataupun yang kita panggil melalui orang recommend ke, ataupun kalau orang-orang ni mereka ni kita dah kenal sebelum ni? Ada yang saya kenal. Macam saya banyak strangers mula-mula, tapi sekarang saya cuba warm market. Saya start dengan strangers. Strangers. Bagus. Kenapa start dengan stranger? Kenapa saya start dengan stranger? Sebab
saya risau orang yang dekat-dekat dengan saya tak percaya dengan capability saya. Jadi saya start dengan strangers. So bila saya akan show result, strangers tu pun boleh percaya dengan saya. So saya boleh serve dia, then barulah saya approach orang yang terdekat dengan saya untuk saya bantulah. So diorang akan percaya sikit lah, oh Mira ada klien ni, bukanlah approach FMB terus macam tu. Something like that. Betul. Inilah strategi yang ada ramai juga yang saya tahu banyak diguna secara pendekatan macam ni. Walaupun kita ada orang yang kita kenal kan, kita panggil natural market yang dah biasa natural dengan kita, adik-beradik, kawan-kawan, sekolah semua tu kan, senang untuk kita nak close case sebab mereka dah percaya pada kita. Tapi ada setengah agensi dia tak mau kita cari orang yang kita kenal sebab apa? Itu kita standby tu kemudian kita cari yang susah dulu, sebab kalau kita biasa buat susah, senang tu kemudian kita dah tak rasa macam susah. Tapi kalau kita mula dengan yang senang ni, besok nak jumpa stranger kan, kita rasa susah kan, betul kan? Jadi macam Umi sanggup mula yang susah dulu. Nak cari stranger ni bukannya senang, 20 orang stranger baru dapat satu. Ini kajian yang dibuat oleh universiti dalam bidang insurans takaful, dia panggil LIMRA. Tahu kan LIMRA? Life Insurance Marketing and Research Association. Dia kata kalau orang yang kita tak kenal stranger ni 20 orang baru dapat satu. Jadi maknanya Umi kerja kuat lah nak dapatkan satu kes tu. Kan? Betul kan? Okay. Terima kasih Umi. Dan kita pindah pada Nori pula. Umi relax tu sekejap. Okay, soalan saya sama juga. Okay, pada Umi. Pada Nori. Macam mana boleh capai yang kita panggil kejayaan yang 5 case dengan satu recruit tu? Apakah halangan, apakah ayat yang kita panggil ayat power, apakah idea jualan yang biasa Nori guna pakai? Adakah sama macam Umi cakap tadi tu? Ataupun ada cara lain, cara sendiri? Silakan. Okay, seperti yang semua maklumlah rakan terdekat saya ataupun family saya, kebanyakan tak tahu apa takaful sebenarnya. So tak tahu apa tu takaful sebenarnya. Even saya sendiri pun masih baru dalam takaful. Saya sendiri pun masih mempelajari ataupun mendalami takaful ni. Macam Ubi kata tadi, orang yang terdekat ni adalah orang yang terdekat ni adalah susah untuk kita untuk kepercayaan compare dengan strangers. Okay. Saya memang sangat lagi. Tapi sebab apa, kebanyakan yang terdekat tahu bukan daripada line ni. So jadi nak dapatkan kepercayaan agak susah sikit lah. Tapi saya bermula dengan kita dekat Senai, yang saya suka sebab kita dapat bimbingan daripada saya, WO kita, Encik Balziha kan, daripada bimbingan daripada AD saya sendiri, rakan saya Puan Hayati. Kita Encik Balziha suka buat kelas kan, dia bagi kita, dia guide kita macam mana nak close ataupun kita nak dapatkan prospek, kita nak dapatkan ilmu untuk closing, ayat-ayat power tu kan. So saya guna pakai ilmu tu. Saya approach Kadinus yang terdekat dulu. Ini pun belum habis lagi ni. Banyak lagi yang belum saya godak tu kan. So bermula dengan yang dulu. Lepas tu saya dapat dekat, usually sebelum saya tidur, saya akan buat schedule untuk besok. Contoh saya nak call di Murang. Saya akan buat schedule. Sebab kita ni pemimpin kewangan, kita kena ada management. Kita kena ada management atau timetable kita sendiri. So saya buat macam tu. Before saya tidur, saya akan tengok siapa yang saya nak call besok ataupun siapa yang saya nak jumpa besok. Kalau saya tak ada jumpa, saya tak ada buat appointment, saya nak pergi mana. Macam contoh saya tak ada nak buat call, saya nak mana. Bila saya nak pergi mana, make sure apa yang saya pergi tu saya mesti bawa balik sesuatu. Contoh katalah saya nak pergi shopping complex. Jadi niat saya walaupun saya nak pergi shopping complex, tapi saya nak balik tu saya bawa sesuatu macam nombor prospek ke, nombor orang ke,
yang kita tak kenal. Kita just beramah mesra, ambil nombor telefon, dan kita following, next day kita call. Ataupun biasanya saya akan tunggu 2 atau 3 hari baru call. Tapi kebiasaan rutin harian saya, malam tidur, saya manage macam call, mungkin 5 orang dalam satu hari saya nak call tu. Lepas tu saya buat badar. Tapi saya tak buat bersama tim HFM. Saya buat sendiri. Saya pergi sendiri. Lepas so masa sekarang fokus saya, saya ada track dekat Singapura, dan salah satu dan klien saya pun ada yang daripada Singapura, staff saya sendiri. So kepercayaan staff tu lebih tinggi daripada yang kan macam family ni kan, saudara mara ni, sepupu ni semua, memang susah sikit. Tapi saya nak cuba juga buat. Walaupun susah nak close ni, saya nak cuba. Lagi susah saya nak cuba. Saya tak nak bila yang susah kita nak close tu, kita terus tak apalah, sebab macam saya cakap, saya lambat dapat kesedaran. Jadi orang yang saya paling bantu adalah orang yang terdekat saya. Jadi walaupun susah, sebab saya tahu dia orang mampu untuk memiliki takaful. Dia orang mampu, cuma kesedaran tak ada. Itu yang saya nak buat benda tu. Jadi bila saya dapatkan kepercayaan dia orang tu, memang agak tough. Tapi bila saya ada result tu, saya happy. Saya memang tak fikir pasal gaji ke apa ke. Yang saya nak perjuangkan tu kesedaran tu. Yang saya bawa tu, orang tu punya kesedaran yang saya dapat puasan untuk saya. Okey. Maknanya sekarang ni perjuangan adalah untuk nak beri kesedaran pada orang ramai tentang betapa pentingnya kena ada perlindungan takaful kan. Betul kan Nuri? Dan Nuri kata tadi tu yang tough sekarang ni adalah di kalangan ahli-ahli keluarga yang mana mereka rasa macam tak ada sangat kesedaran tu. Betul kan? Betul. Okey. Kemungkinan pada saya lah, pada pengalaman yang kita rasa daripada data-data kita dapat tu, mereka ni sebenarnya skeptikal dengan kita, sebab mungkin mereka biasa dah tahu kita ni dulu dah lama makan gaji, 10 tahun dah makan gaji, tiba-tiba nak buat bisnes. Dan dia buat bisnes, boleh ke Nuri ni buat bisnes ni? Dulu dia makan gaji 10 tahun, tiba-tiba dia buat bisnes. Apa yang Nuri dah buat sebelum tu? Adakah buat bisnes lain? Adakah berjaya? Adakah gagal? Jadi mereka ni kadang-kadang dia rasa skeptikal. Dia rasa macam boleh ke berjaya? Bolehkah aku ambil dia ni? Kalau kita ambil sama-sama ahli keluarga ni, kemungkinan dia rasa macam ada satu kita panggil macam rasa kekurangan lah sikit, rasa macam susah nak berterus terang. Ini ada benda-benda yang kadang-kadang bersama ahli keluarga dia rasa macam tu. Dia lebih suka rasa open dengan orang yang tak kenal sebenarnya. Dia bercakap direct. Tapi dengan keluarga tak bercakap direct. Kalau cakap direct kadang-kadang sensitif. Kan? Jadi itulah kadang-kadang saya tengok kenapa ada orang tu dia tak suka bercakap dengan orang yang rapat dengan dia, keluarga ke kawan-kawan ke. Dia sanggup berjumpa dengan orang tak kenal sebab dia boleh cakap direct kan. Kalau kita buat badar, kita jumpa terjah tu, kita boleh cerita terus tentang takaful. Tapi kalau kita jumpa kawan-kawan tu, rasa macam lain macam sikit lah nak cerita pasal takaful tu. Kita kena cakap benda-benda yang kawan-kawan kita nak dengar dulu kan. Jadi itulah cabaran kita. Cabaran kita. Tapi saya rasa ini boleh diatasi dengan mana kalau kita faham, terutama sekali kalau kita mengikuti kelas yang dibuat oleh kita punya ketua bahagian syariah, iaitu Ustaz Wan Jamizan, tentang betapa pentingnya tugas seorang wakil takaful, yang mana kita buat ni bukan hanya pada untuk diri kita dan juga kerana agama kita, kerana Allah kita, dan kita akan rasa bersalah sebab ini tanggungjawab kita. Mungkin lagi banyak cabaran, kita rasa kita lagi banyak yang kita nak kena usahakan supaya mungkin mereka ni lebih faham. Sebab mungkin dia tak faham tu sebab kita tak usaha cara serius untuk nak bagi mereka faham. Mungkin itu salah satu faktornya lah. Okay, bila kita dapat faham melalui
contohnya kursus-kursus wasilah ni, kita akan dapat menghayati apa peranan seorang wakil takaful, apa tanggungjawab kita, dan masa itulah kita rasa tak ada orang boleh stop kita. Jadi kita akan jadi unstoppable. Sebab kita nak jemput setiap orang, kalau boleh mereka ni kena timbul kesedaran. Itulah tugas seorang orang buat sales, daripada orang tu tak minat langsung boleh timbul minat. This is our thing yang kita nak kena mahirkan kemahiran ni. Okey, boleh saya teruskan? Boleh ya? Saya teruskan. Okey. Boleh. Di sebalik rahsia kejayaan tu, kita nak tahu jugalah, macam Nori dan Umi mesti ada yang faktor-faktor yang mendorong. Kita panggil big why ataupun pushing factor. Yang kita ada impian, contohnya untuk keluarga kita, mak ayah kita nak bagi yang terbaik. Kita nak proof kepada kita punya kawan-kawan, kita punya adik-beradik yang kita ni boleh berjaya. Banyaklah benda ni adalah yang berbentuk peribadi. Mungkin boleh berkongsi lah sedikit sebanyak kat sini. Apa pushing factor yang Nori rasa yang boleh membuatkan Nori ni yang gerak ke depan, walaupun kadang-kadang rasa penat, rasa malas, rasa macam rasa-rasa macam nak give up pun ada, tapi boleh membuatkan kita ni terus ke depan, membuatkan kita ni boleh keep committed. Boleh berkongsi Nori. Ya. Okey. Saya daripada ibu bapa, dan daripada ibu bapa anak kita, itu saya tu semua orang akan letak bagi big why kan. Tapi big why saya daripada dulu, saya memang nak jadi bos. Okay. Saya memang nak jadi bos. Maksudnya saya letakkan umur saya 40 tahun. Masa saya kerja kat Singapura, saya letakkan target umur 40 tahun saya nak jadi bos. Saya tak kerja kat bawah orang. Itu salah satu sebab kenapa saya tarik dengan Ikhtisas. Bila diceritakan oleh adik saya, konsep yang pokok-pokok tu kan. Okey, pokok dan akar tu kan. Okey, so sama. Maksudnya kita lah bos. So mungkin takaful ni, saya fikir dulu saya pun tak tahu masa saya nak jadi bos, tapi saya tak tahu nak jadi bos apa. Saya nak buka kedai ke ataupun saya nak buat bisnes tu, saya tak tahu. Tapi yang saya tahu umur saya 40, target saya 40 saya nak jadi bos. Saya dah tak nak kerja dengan saya dah tak nak kerja bawah orang. Bila saya jumpa takaful, saya jumpa Ikhtisas. Ikhtisas ni salah satu platform yang saya boleh capai impian saya, yang dan tak sangka pula dia sampai kalau dulu saya 40 tahun, umur saya 40 tahun kan, tapi umur saya 36 tahun saya dah dan sekarang saya plan macam ni saya nak jadi bos, nak ke atas, macam mana saya nak ada orang macam ni saya nak berjaya lah dalam Ikhtisas. Memang betul-betul saya punya big why. Lepas tu saya nak tengok potensi saya sendiri dekat pencapaian saya sendiri dalam Ikhtisas ni macam mana, sampai mana saya boleh berjaya dengan usaha saya, dengan usaha bimbingan daripada team, lepas tu dengan semangat saya sendiri kan, kita dah tahu. Tapi saya memang nak cuba sebab saya punya prinsip satu je. Jika saya buat sesuatu, saya akan buat saya rasa saya tak boleh buat. Saya akan berjuang, saya boleh berjuang, tapi sampai saya dah rasa saya dah tak boleh nak berjuang, baru saya stop. Macam sekarang saya baru bermula kan, jadi ke depan lagi. Saya jadi tengok orang-orang dalam Ikhtisas yang berjaya kan, yang dapat naik, yang muka dia orang popular, ada jadi MDRT. Kan, saya jealous. Jadi dia jealous, saya pasti nak macam tu. Saya pun nak jadi seperti tu. Itulah buat saya nak terus dengan Ikhtisas ni. Okay, bagus. Pada saya itulah satu big why juga yang membuatkan kita nak ke depan. Macam tadi Nori kata nak jadi bos kan. Sebenarnya dah jadi bos pun sekarang ni. Tapi at the same time sekarang ni kita pun kuli juga. Kita kuli dan juga kita lah bos. Tapi kita ada belajar tentang leadership. Kita dah belajar tentang cara nak buka bisnes dan menjadi seorang
ketua agensi ataupun jadi business owner. Semua ni adalah part of training yang kita bawa dalam Iktisah ni supaya cepat-cepat naik pangkat kepada senior executive partner ataupun kita panggil apa, agency director dan juga managing director dan juga pemegang saham dalam Iktisah sendiri, yang mana kita ada team kita sendiri. So this is something yang kita nak semua orang yang join Iktisah ni supaya satu hari nanti diorang ada saham sendiri dalam syarikat yang mereka bekerja tu. Bukan hanya sepakai yang dulu-dulu kita makan gaji orang tak ada apa benda, hanya setakat dapat gaji saja. Lepas tu tiba-tiba sudah tua, kena berhenti kerja, tak ada apa kan. Tapi kita nak buat sesuatu yang mana kita punya sendiri, kita ada legacy nak tinggalkan kepada waris kita, pada anak kita kan. Mana tahu kepada legacy tim-tim kita yang akan datang, insyaAllah dengan usaha yang Nuri buat sekarang ni, teruskan istiqamah. Nak jadi MDRT pun boleh dalam Iktisah ni, MDRT, sebab kita ada dalam MDRT 2 hari sudah saya ada, kita ada kan dalam BOP kita, saya ada bertemu ramah seorang $1 million on table, iaitu Puan Zuraida daripada Ipoh juga kan, Zuraida Harun, MDRT 4 kali, buat 400,000 lebih dalam masa setahun, first year collected, bukannya annualized. Jadi boleh juga. Saya pun dulu pun pernah jadi MDRT juga, itu zaman-zaman muda saya dalam bidang ni lah, itu cerita lama, itu 30 tahun dulu lah ya, sama company lama. Jadi benda ni memang boleh capai, itu atas pilihan kita sendiri yang mana satu kita nak. Bina team boleh, bina buat top in sales pun boleh. Semua ni bergantung pada kita yang usaha, disiplin kita, bimbingan daripada orang bos kita, kita punya leader. Banyaklah benda-benda yang macam tadi tu sebelum tidur kan, Nuri ada buat satu istiqamah, kita buat macam apa kita nak buat hari besoknya, next day kita buat macam apa tu, list to do, supaya kita buat, kita tak tertinggal apa benda kita nak buat hari besok. Shopping list dah ada buat kan, hari ni list to do job lah, apa kita, berapa orang kita nak call, berapa orang kita nak jumpa besok. Dan juga macam tadi Nuri ada cerita, kalau pergi shopping mana-mana tu, masuk mall ke supermarket ke, pastikan kita dapat bawa balik sesuatu. Tak dapat close case pun dapatlah prospek nama dia, jadilah yang kita boleh akan guna pakai 2-3 hari kemudian. Bagus perkongsian ni, rasa sangat membantu pada orang yang kita mendengar ni. Dan kita beralih pula kepada Cik Umi. Soalannya sama jugalah. Apakah big why, pushing factor? Mungkin mak ayah ada lagi ke Cik Umi? Ada ke mak ayah? Mak masih ada. Ayah tak ada dah. Ayah dah baru lepas meninggal. Okay. Jadi apakah pushing factor? Big why? Pushing factor saya, first thing first, mak saya lah. And then selain mak, leader saya. Selain boots tu, saya nak cabar diri saya. Yang mana saya nak buktikan dekat orang ramai yang kalau kita buat kerja sendiri pun kita boleh berjaya. Okay, sebab majoriti pandangan orang adalah ejen takaful ni biasa je, tak ada tu sangat, macam dan tak boleh berjaya. So saya nak buktikan tu. Itu big why saya. Saya nak buktikan yang saya pun boleh berjaya, and one day saya nak ada agensi sendiri macam Puan Nuri cakap tadi. So that is my big why. Saya nak buktikan yang walaupun kerja sendiri, tak makan gaji, but still kita ada income. So that is my big why. Okay. At least saya tak menganggur lah. Okay, cuba kita lebih jelas sikit lah big why tu kan. Contohnya satu hari nak ada agensi sendiri, boleh tetapkan bila. Kalau kita dah ada tarikh, kita akan rasa lebih committed berbanding dengan satu hari, mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 20 tahun. Bila agak yang nak tetapkan? 10 tahun akan datang. 10 tahun akan datang. Allah, lamanya. Lama sangat. Mungkin saya rasa dengan adanya Iktisah ni, sistem yang ada dalam Iktisah dia membimbing kita cepat dapat agensi sendiri. Tak perlu 10 tahun. Saya rasa kalau Umi buat cara yang Umi buat tadi, satu hari presentation, di samping presentation pada prospek untuk close case kan, present juga tentang kerjaya pada orang yang sama juga. Sambil-sambil dapat close case, dia pun akan jadi rakan naga kita kan. Kita buat macam throw satu stone, dia kill, dia bunuh dua burung kan, ataupun pisau dia depan belakang tu tajam. Maknanya benda ni kita buat sekali harum dua benda.
kan, satu prospek, satu lagi recruit. Boleh cepat, tak sampai 3 tahun saya rasa boleh capai ni. Kalau ada pasal niat, that's why soalan saya tu, InsyaAllah. soalan saya ni mungkin dia bagi cabaran kepada Umi Syafiqah. Jadi why not you jadi AD ataupun agency director yang paling muda dalam iktisas ni. Kan, sekarang umur berapa sekarang? 24. 24. 24 capai 3 tahun, 27. Adakah sekarang ni agency director yang umur 27 sekarang dalam iktisas? Mungkin ada. Cabar dia. Kita ada sebelum ni dalam Takaful Ikhlas ni orang yang jadi group agency manager kan. Tak sampai umur 30 tahun dah ada group agency manager. Jadi boleh capai, insyaAllah boleh capai. Rasa benda ni dengan adanya sistem yang membantu untuk recruiting lagi cepat kita mencapai dalam agency, dalam takaful ni, dalam iktisas terutamanya. Jadi cuba kita panggil revisit impian tu, cakap dengan leader kan, supaya macam mana boleh bantu Umi supaya sampai cepat lagi. Jangan lambat-lambat. Takut nanti lambat-lambat dia jadi boring, jadi hilang. Sebab apa, kita punya dapat benda tu mungkin tak memberi kita satu rangsangan yang kuat. Okay, apa nak bagi pada mak? Apa nak bagi pada mak yang sebagai push factor? Boleh share dengan kita orang semua ni. Satu yang rasa boleh membahagiakan mak dan juga membahagiakan Umi sebagai seorang yang dipanggil keramat hidup lah kan, yang kita nak bantu dia, yang kita rasa dia banyak berjasa pada kita, nak balas balik pada dia semasa dia masih hidup lagi, ayah dah tak ada dah. Apa yang Umi nak bagi kepada mak? Okay, saya teringin sangat nak bawa ibu saya pergi ke Tanah Suci. So that is my impian lah for my mom. Jadi so pada masa yang sama saya nak pergi, saya teringin jugalah nak pergi ke Tanah Suci bersama ibu saya, dan saya yang biaya semuanya. So itu impian saya. There's a big why. Okay. Dan tahu kan, kita dalam Takaful Ikhlas ni memang setiap tahun memang ada fasiliti untuk buat umrah. Cumanya musim PKP tahun ni memang tak ada. InsyaAllah kalau tahun depan adalah dia panggil, kalau Mekah pun dah buka kan, buat umrah. Jikalau dia buka kepada orang-orang daripada Malaysia ni, insyaAllah kita boleh pergi tahun depan. Dan kita dalam financial year kita, tahun kewangan Takaful Ikhlas, kita ada masa lagi sebenarnya. Bulan November sampai bulan 3 kita ada 5 bulan lagi. Sempat lagi kalau nak masuk kita panggil trip ke umrah ni. Sebab untuk orang baru yang join Takaful Ikhlas ni, dia hanya kena buat tahu berapa? 50,000 saya kan. 50,000 tu dia nak kira annualize, bukan collected, annualize lah. First year annualize contribution 50,000. Jadi 50,000 tu saya rasa sangat sedikit lah. Sangat sedikit yang kita boleh buat dalam masa 6 bulan ni. Macam kalau Puan Zurada cerita pada hari Rabu pun ni, sangat-sangat sedikit lah 50,000 tu, sebab dia dulu pernah buat 480,000 tu collected je. Jadi setiap tahun dapat pergi umrah. Memang ramai orang yang dah lama dengan Takaful Ikhlas memang sangat-sangat miss lah, sebab tahun ni tak dapat pergi umrah sebab PKP ni. Tapi kalau boleh setiap tahun, itulah tempat yang kita nak tuju selain pada tempat-tempat lain kan. Umrah tu memang kita wajibkan. Kalau tak dapat pergi umrah tu, saya rasa kita dapat kerja lah sebagai seorang wakil takaful, sebab dia sangat senang berbanding dengan company lain. Company lain mana ada buat trip umrah kan, selain pada Takaful Ikhlas. Kalau dia buat apa mungkin secara sendiri-sendiri yang kecil-kecil, kita buat secara besar-besaran. Tahu kan? Okay, insyaAllah. Okay, nak bagi hadiah, bawa mak pergi umrah, nak buktikan kepada leader, nak cabar diri sendiri. Apa lagi yang mungkin Umi boleh share tentang Big Why Umi? Selain daripada apa yang dah kongsi tadi tu. Maksudnya, okay. Big Why, kenapa stay dekat, maksudnya apa yang push saya. So salah satu tadi leader bawa mak pergi umrah, and then Big Why saya nak tolong. Okay, saya cakap kan tadi ayah saya baru lepas meninggal dunia, and then mak saya ada menyumbang dalam takaful.
So ayah saya, lepas ayah saya meninggal, family saya dapatlah takaful tu. So dekat situ saya nak sangat share dekat orang ramai yang mana takaful tu sangat-sangat dapat membantu kita. So sebab apabila lepas tu kita tahu ada banyak kos-kos untuk pengurusan selepas itu. Lagi-lagi kalau orang tu tak buat wasiat kan. So ada banyak kos yang diperlukan. Jadi itu ada, maksudnya kat situ boleh membantu dengan adanya takaful. Kita boleh bantu kita punya Muslim especially untuk tinggalkan legacy untuk family dia. So itu salah satu big why saya. Maksudnya kita dah tak perlu nak ada 70 bilion harta beku tu. So lepas ni Muslim boleh tinggalkan legasi dan boleh mulakan hidup baru. Kita dah ada legasi lah lepas ni. If every single of one ada takaful. Okay, that is my big why. Big why. Okay, kita sambung balik. Tadi Umi ada beritahu kan, this is cerita benar yang setiap orang yang hidup tu akan mati. Jadi termasuklah orang yang kita sayang, ayah kita sendiri yang meninggalkan kita. Jadi bila kita nak sedarkan orang lain, cerita yang berlaku pada ayah kita sendiri pun dah menjadi satu storytelling yang kuat dan kita nak kongsi orang lain. Boleh Umi berkongsi, ayah meninggal adakah sebab penyakit ke ataupun sebab lain, aksiden ke ataupun sebab lain? Dan berapa umur dia masa meninggal? Adakah dia sudah bersara ataupun dia masih bekerja lagi ataupun dia ni macam yalah nak cerita tentang yang kita boleh relate dengan industri kita takaful. Okay, silakan. Okay, ayah saya meninggal dunia pada bulan Jun 2020 pada usia 53 tahun. Meninggal dunia disebabkan sakit kanser paru-paru. Okay. So daripada situ from that saya rasa agak terkesan lah selepas pemergian ayah tu. Dan tapi pada masa yang sama ayah tinggalkan something untuk family. Maksudnya ibu saya before this agak tertutup untuk membuat satu takaful. Saya yang buatkan untuk dia. Saya buat untuk diri saya. Maksudnya if something happen kat ibu, hibah kepada saya. Tapi once that happen, lepas ayah meninggal dunia, ibu dapat takaful tu. So dia dengan mudahnya dia tambah satu lagi akaun takaful untuk diri dia dan bagi kat saya juga. So dekat situ saya rasa tanpa sedar saya boleh menyedarkan orang di sekeliling saya. Walaupun saya tak approach, tapi saya mampulah untuk buat benda tu. Dan itulah saya nak cakap yang saya pun tak jangka ayah saya akan meninggal pada usia semuda tu, dan ayah saya belum bersara lagi. Jadi pentinglah untuk ada takaful. Walaupun waktu tu mama saya hanya bayar RM30 je contribution monthly. Sebab kerajaan kan, guru. So adalah bulan yang RM30 dapat something. Walaupun sikit, tapi kami puas hati dapat benda tu. Boleh bantu sedikit apa yang kami kena uruskan. Okay, bagus. Berani adalah menjadi satu storytelling yang kuat, yang mana orang biasa nak hidup sampai umur 70 tahun, 80 tahun, tapi Allah lebih sayang umur 53 tahun, masa kira muda lagi. Allah dah ambil dah melalui yang kita panggil asbabnya, kena kanser paru-paru. Dan mungkin cerita ramai lagi orang luar sana yang mungkin umur muda lagi pada 53, umur 40-an, 30-an yang tak tak terkecuali daripada mengidap macam-macam sakit kritikal kan. Tambah-tambah lagi sekarang ni kita dengar sakit COVID pula tu. Yang meninggal sebab sakit COVID tu biasanya sebab ada benda lain, underlying cause, yang kencemasan darah tinggi, ada sakit buah pinggang, macam-macam. Itu yang menyebabkan dia lebih cepat sebab immunity system dia tak berapa kuat. Jadi benda macam ni lah saya rasa satu idea, satu storytelling yang boleh diguna pakai untuk nak bercerita pada orang lain sebagai benda ni daripada hasil, daripada diri sendiri, daripada hati. Tak payah cerita benda-benda logik yang orang lain mungkin dia tak perlu nak fikir. Ni dah dapat rasa dah daripada emosi sendiri. Nah, ini adalah satu kekuatan lah saya rasa yang ada pada Umi,
boleh gunakan story ni untuk nak bagi kesedaran pada orang lain. Okey, insyaAllah. Okey, saya nak tanya pula di sebalik rahsia kejayaan ni kita dengar hari ni yang bagus-bagus kan. Kita ada masa 15 minit lagi untuk kita berkongsi bersama dengan kita punya pendengar penonton ni. Apakah cabaran yang Umi melalui setakat ni? Cabaran dipanggil roadblock yang mana kita rasa kadang-kadang macam susah kan. Kadang-kadang yalah orang yang muda-muda macam Umi ni tak ramai yang sedar untuk nak buat bisnes kan. Walaupun kita tahu 9/10 rezeki, Nabi sendiri pernah beritahu kita 9/10 adalah melalui perniagaan. Tapi ramai orang lebih suka nak makan gaji. Tambah-tambah lagi orang baru keluar universiti, mak ayah suka tengok anak dia rasa dapat benda-benda yang stabil, yang dapat income yang tak perlu susah payah jumpa orang, buang masa sebab tu kan. Jadi apakah roadblock ataupun cabaran yang Umi lalui sehingga sekarang ni daripada zaman belajar dan selepas belajar tentang bidang takaful ni? Boleh berkongsi tak? Sikit banyak. Okey, roadblock yang saya okey. Kita tahu kalau dalam bidang takaful ni kita kena bercakap, kita kena pandai bercakap. Dan kelemahan saya adalah saya bukanlah saya seorang yang introvert. Saya tak suka bercakap, saya tak suka menonjol semua. Saya tak suka. Jadi itu adalah salah satu roadblock yang mana saya kena pecahkan dinding-dinding yang ada. Malu saya untuk bertegur orang, macam mana nak tegur orang, macam mana nak approach orang. So itu cabaran mula-mula saya lah yang paling susah bagi saya. Lepas tu yang kedua adalah apabila saya ni suka berfikir pasal orang. Contohnya saya tak approach lagi orang tu tapi saya dah tolong fikirkan nanti dia reject. Saya nak cakap pasal takaful ni, saya dah tahu kita berada dekat dalam bidang rejection. So sometimes nak menghadap rejection tu tak kuat. Tak tahu dah macam mana. Sometimes kadang-kadang boleh je macam okey. Tapi kalau dah contoh dalam masa seminggu tu reject je. So tu pun sakit juga. Dan rejection daripada orang terdekat tu lagi memberi impact yang agak besar lah kepada saya. Tapi tak apa, macam Kak Nori sendiri cakap, saya tahu benda tu susah tapi sebab bila sesuatu terjadi kat mereka nanti kita nak bantu mereka kan, betul tak? So itu yang menyebabkan kita rasa macam okay, kau kena buat juga, kau kena juga hilangkan kau punya dinding-dinding ni, jumpa and cakap macam tu. So itu antara itulah. Dan hilang kawan, biasalah kan kalau kita buat takaful ni kita akan hilang kawan yang mana orang yang biasa dengan kita pun mungkin akan pinggirkan kita lepas ni. So itu antara risiko-risiko yang kita kena hadap lah. The real kawan akan tolong kita kan, tapi kita boleh tahu lah yang mana betul-betul kawan dengan kita sebab jadi kawan kita, ataupun yang mana kawan dengan kita sebab mungkin ada kelebihan kat diri kita, macam tu lah. So itu antara yang saya lalui lah. Bagus, terima kasih. Maknanya Umi cakap tadi tu, dulu Umi seorang yang pemalu, introvert kan, tak pandai tak suka nak bercakap dengan orang. Lepas tu nombor dua, suka fikir benda-benda negatif dulu. Suka fikir orang ni cakap apa, tak nak kita macam-macam lah kan. Dan juga rasa macam boleh hilang kawan kan, risiko hilang kawan bila kita cerita pasal takaful sebab orang ingat kita nak menjual. Jadi semua tu telah risiko yang pada saya yang fear, yang mungkin orang tu tak rasa pun tak rasa pun kita ni nak menjual, tak rasa pun kita ni macam ambil berat sangat pada dia, tak rasa pun yang kita ni tak pandai cakap. Tengok kita ni pandai cakap, dia sendiri yang takut pada kita. Macam Nuri cakap awal kan, jumpa je takaful lari jauh-jauh sebab takut nanti kita kena digoda. Cakap orang-orang takaful ni pandai cakap dengan kita kan. Jadi mungkin yang patut takutnya adalah prospek kita, bukan kita takut pada prospek. Kan? Okay, tak apa. Terima kasih Umi. Saya nak pindah kepada Nuri. Kita ada masa 10 minit lagi untuk nak habis sesi ni.
Mungkin Nuri pula boleh cerita tentang cabaran, halangan, roadblock yang Nuri lalui sehingga sekarang ni. Silakan. Honestly, cabaran Ya. sekarang ni saya nak kata cabaran saya tak adalah begitu tragik sangat sebab saya dalam bidang sales ni saya dah sangat lama dah pada saya habis sekolah. Jadi untuk berdepan dengan orang atau bercakap dengan orang, saya tak ada masalah rasanya. Keberanian tu saya punya circle ni kecil. Saya daripada keluarga yang maksudnya circle saya ni kecil. Jadi kesusahan saya sekarang adalah saya nak besar circle saya. Circle saya tu kan, saya nak sebarkan taku ni. Itu yang agak mencabar sikit. Sebabnya sebab apa yang kita buat kau mudah kan. Lepas tu kita nak dapatkan kepercayaan orang tu. Itu yang agak mencabar pada saya lah buat masa sekarang. Buat masa sekarang kan saya tak tahu. Tapi buat sekarang itu saja. Keyakinan saya nak besarkan circle saya. Jadi saya suka ambil extra mile. Macam saya suka pergi tempat jauh-jauh. Macam itulah, macam melibatkan takaful. Tempat yang saya pergi, macam saya cakap, tempat yang saya pergi, saya akan bawa balik sesuatu. Macam contoh baru-baru ni kan, bukan terpaksa, saya jaga mak saya sakit. Mak saya sakit accident lah, bukan sakit, accident. So saya terpaksa hantar mak saya berubat jauh. Lepas tu saya tak ada buat apa-apa kat sana, ada kawan, tak ada apa kan. Tapi itulah kan, duduk saya nak dapat juga prospek kan. Sebab macam tu saya cakap, nak besarkan saya. Jadi halangan tu walaupun saya penat, walaupun orang tak kenal saya, tapi saya nak buat juga. Saya nak orang kenal saya, besarkan. Lepas tu dapatkan keyakinan orang kita. Biasanya kalau untuk klien-klien ni, prospek ni, untuk link saya suka pakai ayat saya nak jaga dia sampai 70 tahun. Dia adalah manis. Saya itulah saya punya roadblock saya itulah. Saya nak dapatkan klien tu. Okey. Hello? Bagus. Okey, jadi saya tengok Nuri ni melalui pemerhatian percakapan tadi tu, Nuri lebih fokus pada apa yang Nuri nak capai. Maknanya fokus Nuri bukan sangat kepada cabaran ni kan. Sebab kalau kita fikir takut masa kita besar-besar, cabaran tu dia akan lagi besar dan mungkin akan mengecilkan kita punya impian yang kita nak capai tu. Betul kan? Sebab apa kita fokus apa kita nak ataupun kita fokus apa yang kita takut sekarang ni. Jadi setengah orang dia terlampau fokus pada benda yang takut, itu jadi besar, membuatkan dia jadi roadblock atau halangan untuk nak dapat capai apa yang dia nak. Ada orang dia memang dia akui ada halangan, ada cabaran, tapi dia fokus pada benda yang dia nak. Jadi dia fokus kerja dia cari sales walaupun dia tahu dia tak pandai cakap, walaupun tahu dia malu, walaupun dia rasa macam orang kata apa-apa kat dia terus je buat je. Sebab apa? Dia fokus apa benda yang dia nak. Dia macam pekatkan telinga pada orang cakap apa-apa. Pernah dengar kan cerita katak kecil kan naik menara kan? Macam itulah, kalau tak kita share lain kali. Okey, saya nak tanya tentang impian pula. Kita nak kejar masa, ada 5 minit lagi sekarang ni. Impian Nuri dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun akan datang sekarang ni. Apakah impian yang nak dicapai? Tadi dah cerita dah kan, nak ada agensi sendiri, nak ada macam-macam semua tu. Okey, mungkin boleh selitkan juga di sini. Mungkin ada orang yang bertanya dalam chatting ni tak ada orang tanya. Kalau siapa nak tanya silakan dalam ruang chat sini, tak ada orang tanya. Mungkin saya tolong tanyalah. Ada orang dia cakap, contohnya lah, dia ni tak pandai cakap, dia ni tak ada kawan-kawan, dia ni tak ada modal, dia ni tak ada ilmu, dia ni tak minat lah buat takaful, susah nak jumpa orang, macam nak kena buat sales. This yang dipanggil roadblock yang ada set dalam minda dia orang. Jadi apakah nasihat
Nuri kepada mereka yang ada masalah ini. Di samping mula-mula tadi soalan saya pertama tu, cuba share balik impian dulu yang nak dicapai, boleh mungkin akan memberi semangat pada orang lain. Dan juga nombor dua, soalan dia adalah kalau orang tanyalah macam-macam masalah ni macam ni, apa jawapan Nuri pada diorang yang rasa ragu-ragu, yang rasa skeptikal lagi nak jadi ejen? Okey, silakan. Dua soalan. Saya minta maaf sebenarnya soalan tu yang pertama tak betul clear. Boleh ulang soalan yang pertama? Sebab ada tadi soalan saya tak dengar. Okey, soalan yang pertama tentang impian yang nak dicapai dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun akan datang bersama Ikhtisas. Mungkin tadi Nuri dah cerita pada awal-awal kita interview ni kan. Mungkin sebagai penghujung sebelum kita tutup majlis ni dalam masa 5 minit, apakah impian yang nak dicapai, impian untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk agensi semua tu, dan juga apa nasihat pada orang-orang yang nak masuk bidang ni, yang masih curigai, yang masih skeptikal lagi, boleh ke tak boleh dia buat kerjaya ni? Silakan. Dua isu lah. Okey. Soalan pertama, impian saya bersama Ikhtisas ni, saya nak beli rumah untuk mak saya, mak dan ayah saya. Walaupun diorang ada rumah sendiri, tapi saya nak bagi hasil titik peluh saya bersama Ikhtisas, saya nak belikan diorang sebuah rumah. Itu impian saya yang pertama. Impian saya yang kedua, saya nak bersama, saya nak berjaya dalam Ikhtisas sama saya punya AD saya tu tengah buat kerja tu. Okey, saya punya rakan niaga. Ada AD kat belakang. Sebab kita orang memang suka lepak dengan untuk cari ilham. Macam kita akan buat aktiviti. Akan datang saya pun nak cuba pakai saya nak ada legacy sendiri. Macam saya nak bimbing pula orang-orang baru yang akan join Ikhtisas kan. Saya nak bimbing diorang. Macam mana saya dapat bimbingan daripada senior agent, daripada Liza, daripada Abang Haznai. Saya dapat itu jugalah yang saya nak bawa, nak beri pada orang bawah yang saya rekrut ni. Itu juga yang saya nak bagi. Itu impian saya lah, dua impian dia bersama Ikhtisas. Okey, bagus. Impian nak okey, silakan lagi. Yang kedua, macam mana agent kita nak dapatkan agent berada bersama Ikhtisas Ya, orang-orang yang masih lagi skeptikal nak jadi rakan niaga Ikhtisas ni, apa nasihat pada mereka? Sebenarnya kalau yang saya cakap tadi, kadang kesedaran tu datang lambat. Diorang tak rasa nak buat, tak ada rasa nak buat ataupun nak berada dalam industri ni. Tapi dengan Ikhtisas ni kan, saya memang sangat-sangat suka dengan stream dia yang bukan sekadar untuk bantu orang, bukan sekadar untuk bantu orang ataupun untuk dapat ilmu kan. Tapi Ikhtisas ni satu platform yang kita boleh buat kerjaya future. Maksudnya Ikhtisas ni memang satu platform yang akan bagi kita future cerah kalau kita betul-betul semangat atau kita betul-betul faham konsep Ikhtisas ni sendiri. InsyaAllah kita dapat tarik banyak ejen-ejen baru kan. Tak mustahil Ikhtisas ni akan jadi satu nama yang satu dekat Malaysia ni kan. Kita tak tahu, seperti Prudential, AIA. Kita akan jadi macam tu sekiranya kita ni kita berjaya tarik orang ramai, orang untuk join dengan kita. Sebab platform Ikhtisas ni sangat-sangat bagus. Saya sangat-sangat suka dengan punya sistem. Mungkin saya tak berut lain.
Itulah daripada saya. Saya akan sharing Alright, macam okay, tu lah. terima kasih. Saya akan kenapa kita perlu mencuba cari future dekat Ikhtisas ni. Walaupun kita ada kerja lain, tapi dengan Ikhtisas kita boleh bina kerjaya. Dengan masa sama kita bina kerjaya dengan Ikhtisas. Itu yang saya suka. Okey, terima kasih banyak Nori atas perkongsian yang impian dan juga nasihat kepada orang baru. Kita sekarang dah pukul 10.30, hampir nak tutup majlis, tapi nak bagi peluang kata-kata kepada Cik Umi pula. Okey, tadi pun dah kongsi dah impian juga, mungkin boleh kongsi lagi sekali supaya impian tu jadi kuat kan bila kita kongsi banyak-banyak kali dengan ramai orang. Apakah impian Umi dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan, 5 tahun jangan sampai 10 tahun jadi baru nak jadi agency director kan. 3 tahun pun boleh jadi agency director. Apakah impian selain benda yang Umi cerita tadi tu, adakah lain tak dikongsi lagi? Dan juga nombor 2, soalannya macam kawan-kawan Umi ataupun orang lain yang masih ada masalah lagi tentang kerjaya takaful ni, macam mana nasihat Umi kepada mereka supaya mereka ni boleh dibantu, boleh beri kesedaran supaya mereka boleh join Ikhtisas ni tanpa ragu-ragu. Okey, silakan. Okay, so impian saya macam tadilah nak ada agensi sendiri within 5 years. Okay, lepas tu dalam masa setahun 2 ni at least saya ada team dan saya boleh bantu setiap ahli team tu untuk mendapatkan income yang diorang nak. Macam apa yang saya dah dapat. So bimbing macam mana apa yang leader saya bimbing. So itu impian saya untuk orang-orang yang tak ada kerja. Untuk orang-orang yang untuk baru nak masuk Ikhtisas, apa nasihat saya? Actually kalau kita tak cuba, kita tak tahu. So tak rugi pun nak cuba sesuatu benda tu, sebab kita tak tahu apa potensi yang ada kat dalam diri kita. Sebab kita tak pernah cuba pun, tapi kita dah block terus benda tu. So nasihat saya, cubalah dulu dan kita tengok. Bila kita perform, barulah kita akan rasa macam, oh okay, this career suit dengan saya. Maksudnya sesuai dengan kita punya tu. Kita boleh bantu orang, pada masa yang sama kita ada career, flexible of time, dan kita boleh kita berpeluang untuk ada legacy sendiri dalam industri ni. So itu je yang saya nak pesan. Okey, bagus. Terima kasih banyak-banyak Cik Umi. Satu pesanan yang bagus kepada kita punya bakal-bakal rakan niaga dan juga orang yang sudah berada dalam Ikhtisas ni pun, mereka pun perlukan nasihat-nasihat daripada orang yang seperti Umi dan juga Nuri tadi tu, bagi kesedaran pada orang yang dah lama mungkin dalam bidang ni, supaya hidupkan impian kita. Jangan kita langsung lupa apa target dalam matlamat hidup kita. Dan juga orang-orang yang sudah berada pun, kebanyakan mereka kadang-kadang tak memberi sepenuh tenaga mereka mungkin dah biasa, dah selesa. Orang yang baru ni mungkin diorang curiga sebab dia tak tahu, tak nampak sangat manfaat dia, sampailah mungkin dia nampak orang yang masuk dalam bidang ni yang dah berjaya, dah nampak dia punya hidup dah berubah, barulah mereka timbul kesedaran. Tapi sekarang ni lah yang amat kritikal, kalau boleh kita bagi kesedaran pada mereka supaya mereka boleh start membina satu kerjaya bersama-sama. Jangan sampai orang kata dah terlambat, dah 5-6 tahun orang dah berjaya baru nak ikut. Jadi masa tu mungkin dia akan rasa macam terlambat lah, mungkin rasa benda lain pula timbul. Jadi setakat ni saya rasa dalam ruangan chat pun tidak ada soalan. Dalam sesi soal jawab ni masa pun dah lebih 10.30. Jadi kalau tak ada soalan, kita rasa kita akhirilah kita punya sesi. Kita tangguhkan minggu depan ada lagi sesi sembang santai pada hari Jumaat depan. Dan kita ucap banyak-banyak terima kasih kerana kedua-dua tetamu jemputan kita malam ni,
Puan Nuri dan juga Cik Umi sanggup bersama kita berkongsi selama sejam lebih sikit pada malam ni. Semoga memberi manfaat kepada orang lain dan menjadi satu saham akhirat pada kita semua, yang kita memberi manfaat ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Kalau mereka guna pakai, itu adalah menjadi semacam satu amal jarah kita juga, insyaAllah. Okay. Jadi terima kasih banyak kerana sudi bersama kita, orang yang mengikuti ruangan kita dari dalam sesi stream live dan juga YouTube. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Hari Rabu ada juga kita sesi Business Opportunity Program, dan juga pada hari Jumaat sembang santai minggu depan, insyaAllah. Jadi kita tangguhkan perjumpaan kita malam ni dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Satu suara kita bersama membangunkan Takaful Ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati, menukan impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di Takaful Ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengurak langkah yang penuh bermakna dengan kerazaman membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Ikhlas bersatu hati, menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami.